Ya, itu dia bingkisan yang disediakan mengenai pembangunan di Dun Jelai ini khususnya, juga di Pahang sebenarnya. Pelbagai aktiviti dan juga program telah pun dirangka khususnya untuk menaikkan lagi sosioekonomi dan juga bagaimana untuk kita memajukan lagi masyarakat negeri Pahang. Betul tu. Untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan pembangunan Dun Jelai ini, kita cukup berbesar hati pada hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia Hogoi Pahang. Kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail, Menteri Besar Pahang, Rakab Dun Jelai dan juga lebih mesra dengan panggilan Tok Wan. Ya, betul. Assalamualaikum Tok Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat Tok Wan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kami berada di sini di Dun Jelai ni. Memang kita orang pun cukup teruja sekali berada di sini. Kita nak berkenalan terlebih dahulu lah Tok Wan. Sebab Tok Wan ni memang dekat sini ni, kita nak tahu sosioekonominya bagaimana, demografiknya Tok Wan. Ya, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya hadir pada pagi ini dalam program Selamat Pagi Malaysia. Di Jelai ini daripada segi kelompok masyarakatnya terbagi kepada tiga, iaitu perkampungan masyarakat orang asli, perkampungan orang Melayu tradisional dan juga perkampungan Fedah. Dia terbagi kepada tiga. Dan daripada segi latar belakang ekonominya berbeza lah. Kalau peneroka dia bergantung pada sawit. Kalau masyarakat orang asli lebih kepada sara hidup untuk kehidupan seharian. Manakala masyarakat Melayu tradisional ni lebih kepada mencari ikan, menurut getah, meniaga secara kecil-kecilan dan juga bercucuk tanam dan sebagainya lah. Ini tiga kelompok yang terdapat di dalam kawasan Dun Jelai, kawasan yang saya wakili sejak tahun 2004 yang lalu. Dan dia punya tempat center masyarakat selalunya mereka datang ke Pekan Fedah lah. Kerana di sini adalah yang tengah-tengah. Dan di sini jaraknya ke Lipis dan Rauk lebih kurang 40 minit. Jadi aktiviti ekonomi secara kecil-kecilan banyak berurusan di Pekan Fedah ni. Dan Fedah ni ada tiga. Fedah Koyan 1, Fedah Koyan 2 dan Fedah Koyan 3. Itu sedikit lah latar belakang berkenaan Dun Jelai ini. Sepastinya Tok Wan lagi mengenali lebih dekat dengan masyarakat di Dun Jelai ini. Jadi Tok Wan, mungkin kita boleh kongsikan sedikit seperti yang Tok Wan nyatakan tadi, tiga kelompok utama antaranya kelompok masyarakat orang asli. Dan baru-baru ini 9 Ogos merupakan sambutan Hari Orang Asli Sedunia. Jadi apa antara inisiatif daripada kerajaan negeri untuk memperkasakan orang asli? Kita sebenarnya di Pahang ni lah, kita kalau hasrat kita supaya semua masyarakat itu mendapat sentuhan daripada kerajaan negeri Pahang. Kita ada 1.6 juta penduduk negeri Pahang ini dan masyarakat orang asli tidak terkecuali. Oleh itu kerajaan negeri telah pun memperuntukkan sejumlah wang sebanyak 1.6 juta untuk diberikan kepada ketua isi rumah orang asli dalam bentuk bakul makanan. Ini adalah satu insentif dan perkara ini kita laksanakan bukan bermusim. Maknanya kalau ada aktiviti dan sebagainya, kita tidak lupa kepada mereka-mereka yang seharusnya mendapat sentuhan daripada kerajaan negeri Pahang. Kalau kita melihat banyak sebenarnya inisiatif dan juga pembangunan yang dilakukan khususnya di Dun Jelai ini juga, dan kita dimaklumkan sebuah kompleks pentadbiran daerah kecil Jelai juga diadakan di sini. Mungkin Datuk boleh berikan sedikit pandangan juga komen? Saya melihat begini oleh sebab selama ini masyarakat di Jelai ini kena datang ataupun kena pergi ke Lipis, pusat pentadbiran daerah, di mana untuk urusan mereka bayar cukai tanah, sekiranya ada kes pusaka tanah, bayar bil api, bayar bil elektrik dan sebagainya. Dan saya merasakan ini melibatkan KOH. Yang pertama sekali daripada segi kewangan, minyak kereta, minyak motor, masa, tenaga dan sebagainya. Jadi saya telah meminta satu kajian dibuat pusat pentadbiran kecil di Jelai ini supaya masyarakat di sini yang mana manfaatnya diperoleh oleh lebih kurang 40,000 orang. Supaya mereka tidak pergi ke Lipis. Mereka boleh pergi ke pusat pentadbiran yang terletak di Bukit Petong. Alhamdulillah setakat ini respon sangat baik. Mereka mengatakan mudah, cepat. Kalau tidak kena pergi ke Lipis, kena queue pula. Jadi kita dah buat. Bila saya mendapati sambutannya begitu baik dan saya mendapat feedbacknya cukup bagus, saya telah mencari sedikit peruntukan supaya ia menjadi pusat pentadbiran kecil daerah yang kekal. Yang ada sekarang ni sementara. Jadi yang ini kita kekal dan kita telah peruntukkan sejumlah 12 juta ringgit
untuk tujuan tersebut yang insyaAllah akan dibina pada akhir tahun ini dan akan siap dalam masa 2 tahun daripada sekarang. Saya percaya masyarakat Jelai sangat gembira dengan apa yang yang disediakan oleh kerajaan negeri. Apabila kita memudahkan urusan orang, sebenarnya itu yang lebih mereka akan ingat sebenarnya. Itu adalah tanggungjawab. Betul. Sebagai adun Jelai, sebagai adun yang dipilih oleh mereka, saya seharusnya memikirkan apakah kemudahan yang mereka perolehi dan apakah kebaikan-kebaikan yang sepatutnya mereka dapat. Kerana mereka memilih kita ni ada sebab-sebab tertentu juga supaya mereka dijaga kesejahteraan rakyat. InsyaAllah ini salah satu inisiatif lah yang akan memberi manfaat yang cukup besar kepada penduduk di Jelai, khususnya berkenaan pembinaan kompleks pentadbiran daerah kecil Jelai. Dan juga satu lagi perkara, Datuk, sebelum ini kita difahamkan kerajaan negeri Pahang telah meluluskan tanah seluas kira-kira 14 hektar bagi kegunaan pertubuhan peladang kawasan TPK Jelai. Jadi bagaimana inisiatif ini, Datuk, dapat memperkasakan industri agro makanan dan juga industri hiliran, Datuk? Seperti mana yang saya katakan tadi, kita di Jelai ni secara asasnya banyak berlatar belakangkan pertanian. Kita ada tanaman-tanaman pisang, nangka madu, cili, banyak lagi lah. Jadi sehubungan dengan itu, dengan adanya PPK Jelai ni, ia adalah satu medium untuk masyarakat kampung berjumpa ataupun berurusan. Kalau sebelum ini tidak ada, mereka harus pergi ke Lipis juga. Seperti mana yang untuk urusan-urusan tanah, pusaka tanah, bayar bil api, air dan sebagainya. Tapi dengan adanya PPK Jelai ini, maknanya mereka boleh pergi kepada pusat PPK Jelai ini untuk berurusan daripada segi pertanian. Contohnya mungkin mereka memerlukan sedikit pinjaman untuk membeli peralatan pertanian. Dan oleh sebab itulah bila saya dapati ini sangat penting, kerajaan negeri melalui saya selaku wakil rakyat di sini, kita telah mengukuhkan permohonan 14 permohonan tanah dan alhamdulillah kerajaan negeri telah meluluskan seluas 14 hektar di mana ianya untuk TKPN Jelai, Taman Kekal Pengeluaran Makanan seluas 32 ekar, 2 ekar untuk bangunan kedai di Cameron Highland dan selebihnya untuk bangunan PPK Jelai di Sungai Ulau. Dan ianya pun dijangka akan dibina pada tahun ini lah, hujung tahun ini. Jika tadi kita memberi tumpuan kepada Jelai, ini juga satu berita menarik sebenarnya apabila kerajaan Pahang bakal mengambil langkah-langkah proaktif dalam usaha menjadikan daerah Lipis sebagai UNESCO Global Geopark. Mungkin Datuk boleh kupas sedikit mengenai UNESCO Global Geopark ini. Sebab kita lihat di Lipis terutamalah dan terlibat juga di Jelai ini adalah satu usaha untuk kita memelihara alam sekitar, khazanah dan juga mungkin untuk menarik pelancongan. Jadi saya telah meminta supaya ini dijadikan satu perkara yang harus dilihat dan dilaksanakan. Dan sambutan setakat ini kita telah pun engage pakar-pakar, profesor-profesor untuk melihat perkara ini supaya ini dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan lebih terancang. Dan saya boleh katakan ini adalah masih lagi di peringkat awalan. Tapi usaha ke arah itu insyaAllah kerajaan negeri akan laksanakan. Ya, sebab ialah selain daripada kita nak membangunkan ke arah kemodenan, tapi kita juga perlu mensejahterakan juga alam sekitar selaras dengan SDG. Dia banyak mensejahterakan rakyat, mensejahterakan alam sekitar. Kerana itu adalah perkara asas yang wajib dan harus dilaksanakan oleh mana-mana pemerintah. Betul. Sebab tu kalau kita tengok jadual Tok Wan memang sibuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itu merupakan satu perkara yang perlu kita berikan perhatian bagaimana manfaat yang diberikan, limpahan kemakmuran bersama daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sendiri dan juga Datuk Seri, bagaimana dalam usaha kerajaan negeri untuk mengimbangi pembangunan di antara Pahang Barat dan juga Pahang Timur, khususnya di kawasan Jelai ini. Ini pun setelah kita melihatlah sebagai ketua pentadbir di Pahang ini, kita hasrat kerajaan negeri supaya seperti mana yang saya katakan di awal tadi, kita kena seimbangkan. Dan semua rakyat mendapat sentuhan yang hampir sama. Walaupun tidak sama tapi hampir sama. Dan saya meneliti laporan ekonomi, laporan pertanian dan sebagainya. Dan kita dapati Pahang Barat ini agak tertinggal berbanding dengan Pahang Tengah ataupun Pahang Timur. Jadi untuk merancakkan, untuk menyegerakan supaya ianya diseimbangkan, kerajaan negeri telah menubuhkan Pahang Barat Plus.
yang melibatkan lipis, rauk, jerantut, bentung dan sedikit bera. Jadi dengan tujuannya bila ada pahang barat pelas ni kita boleh meneliti, mengkaji dan melaksanakan apakah kelemahan dan apakah usul-usul yang boleh kita pertingkatkan. Sebagai contohnya baru-baru ni kita bincang bahawasanya pahang barat pelas ni daripada segi infrastruktur. MRL contohnya daripada Kelantan, Terengganu terus pergi ke Mentekak, Bentong sikit dan terus ke Kuala Lumpur. Jadi baru ni kita telah bincang supaya selepas ini ada usul-usul untuk kita memanjangkan rel MRL tersebut ke Lipis, dan dalam masa yang sama kita tidak tinggal juga Pahang Timur itu di Rompeh. Kita panjangkan juga. Jadi ini tujuannya ialah untuk memberi kemudahan dan keselesaan kepada rakyat negeri Pahang, kesejahteraan, dan insyaAllah perkara ini kalau sekiranya MRL ini siap pada tahun 2026 yang dijangkakan, dan ianya akan diteruskan untuk kerja-kerja selanjutnya menyambungkan lagi ke Lipis dan juga ke Rompeh. Jika tadi kita menyentuh mengenai pembangunan infrastruktur, bagaimana pula dengan pembangunan dari sektor pendidikan, Tok Wan? Kerana apa kita rasanya penting juga sektor pendidikan ini kerana generasi muda, anak-anak belia ini yang perlu dimartabatkan supaya mereka lah yang akan menaikkan lagi sektor ekonomi Pahang. Memang betul lah, pendidikan ini sangat penting, dan sebab itu di Jelai ni sekarang ni kita telah mengusahakan kolej komuniti Jelai. Dan saya akan usahakan supaya ia menjadi kenyataan. Dan setakat hari ini saya mendapat feedback yang sangat baik daripada Kementerian Kewangan dan juga EPU. Dan dalam masa yang sama juga dari segi pendidikan untuk masyarakat orang asli, kalau dulunya selepas darjah 6 mereka terpaksa pergi ke Lipis untuk menyambung pelajaran mereka, kerana kita di sini ada satu je sekolah menengah. Itu sekolah menengah kebangsaan Sungai Koyan. Jadi tidak cukup untuk menampung pelajar-pelajar orang asli yang selepas darjah 6. Dan kita ada 6 sekolah rendah orang asli di Jelai ni. Jadi saya telah berusaha dan ketika ini telah diluluskan dan telah pun belajar macam Kak Ali sehingga ke tingkatan 3. Dia panggil K9, iaitu di sekolah menengah kebangsaan Petau. Dan sekarang ini saya telah minta supaya Kementerian Pendidikan melanjutkan lagi sampai ke tingkatan 5. InsyaAllah ini dalam pertimbangan Kementerian Pendidikan, kita harap ianya menjadi kenyataan. Dan dalam masa yang sama tujuannya ialah boleh menjimatkan masa, menjimatkan kos. Mereka kalau nak balik pun dekat berbanding nak pergi ke Lipis, daripada Lipis agak jauh. Ini semua adalah betul untuk memudahkan, menyenangkan rakyat. Memikirkan keselamatan mereka lagi. Keselamatan mereka. Dan pastinya aspek kesejahteraan menjadi fokus utama Tok Wan sendiri untuk seluruh masyarakat di negeri Pahang. Jadi dalam aspek ini juga Tok Wan, mungkin ada juga inisiatif-inisiatif yang diperkasakan saban tahun untuk memastikan masyarakat yang tidak berkemampuan dapat memiliki kediaman yang selesa dengan projek perumahan Prima dan juga PPR. Tok Wan, di Pahang ni kalau kita lihat dari segi kebajikan bukan saja rumah. Kita bermula dengan rumah Prima Pahang, 150,000. Kita bagi rakyat Pahang yang mampu, adalah syarat-syarat tertentu. Kemudian pegawai kerajaan kita bagi diskaun 10%, 135,000. Kemudian kita dapati masih ada lagi yang belum mampu, yang belum dapat kelulusan bank. Oleh itu kita buat rumah makmur yang harganya 80,000. Dan alhamdulillah kita dapati ramai yang mampu, tetapi masih ada lagi yang tidak mampu. Akhirnya Kerajaan Negeri membuat keputusan memberi rumah secara percuma, dikenali Rumah Rakyat Pahang. Jadi pada perangkat awalnya bermula pada tahun 2019, setiap wakil rakyat kita ada 42 dun, kita bagi 2 buah rumah. Wakil rakyat kerajaan Barisan Nasional kita bagi 2 buah rumah. Yang bukan Barisan Nasional tu wakil rakyat Barisan Nasional akan uruskanlah. Kemudian pada tahun berikutnya sebab kedudukan kewangan kita agak baik, kita tambah pada 4 buah rumah. Satu adun dapat 4 buah rumah. Dan yang terkini kita tambah jadi 6 buah rumah. Secara percuma. Dulunya harga rumah ni 65,000. Tapi sekarang ni sebab saya dapat aduan harga barang naik dan sebagainya, kita telah naikkan daripada 65,000 kepada 75,000 ringgit. Sebuah kita beri kepada mereka yang layak, dan ada kriteria tertentulah untuk memberi rumah tersebut, dan insyaAllah kita akan teruskan. Kalau kedudukan kewangan negeri bertambah baik,
tidak mustahil kita tambah daripada 6 biji sekarang ni setiap adun kepada lebih daripada 6. Okey. Jika baru-baru ni kita boleh menyaksikan negara kita mengalami perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga menyebabkan ada beberapa kawasan yang dilanda banjir. Dan kalau kita melihat kerajaan negeri Pahang ini antara kerajaan negeri yang begitu cepat dan juga pantas untuk menyalurkan sumbangan dan juga bantuan. Apa di antara sumbangan? Betul. Sebabnya yang pertama sekali negeri Pahang ni banjir ni kita boleh katakan yearly event. Kadang-kadang setahun sampai 2 kali banjir. Jadi kita bersiap sedia daripada semasa ke semasa. Kerana banjir ni kalau kita lewat, kita tidak mahu ada kemungkinan perkara lain yang berlaku. Dan oleh sebab itulah baru-baru ni saya telah membuat sedikit perubahan. Iaitu di mana lazimnya selepas banjir, kita akan panggil semua pegawai daerah, panggil pengarah JK, JPS, yang berhormat Susah Kerajaan. Tetapi saya rasa pendekatan itu sudah tidak sesuai dan saya mengambil keputusan untuk berjumpa sendiri dengan setiap daerah. Kita ada 11 daerah. Saya bersama dengan saya yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, pegawai daerah kerana ia merupakan pengurusi Pusat Khidmat Operasi Bencana PKOB, jurutera JKA, jurutera JPS dalam perbincangan tersebut 11 daerah. Dan saya hanya mahu 3 perkara saja saya mahu tahu. Yang pertama saya mahu tahu punca, kemudian isu semasa banjir, dan yang ketiga apakah cadangan untuk meminimalkan masalah banjir ini. Alhamdulillah semua pegawai daerah telah mengukakan permohonan mereka yang kita rasa boleh membantu meminimalkan masalah banjir ini. Dan jumlah semua sekali 47 juta ringgit. Dan saya telah berbincang dengan yang berhormat Pegawai Kewangan Negeri. Kita telah pun bersetuju meluluskan peruntukan sebanyak itu. Antaranya sebagai contoh, kalau di Lipis ini, pegawai daerah Lipis mengatakan bahawa semasa banjir terputus hubungan, bantuan makanan tidak dapat disampaikan. So memerlukan helipad. 3 di Lipis ni memerlukan helipad. So kita bagi kelulusan helipad. Kemudian yang menariknya sekali ini kita buat pusat pemindahan kekal. Dulu kita kenali pusat pemindahan sementara, tetapi kita tidak buat semualah. Untuk awalan ni kita buat di Lipis dan juga di Pekan, di mana pusat pemindahan tetap ni disediakan kemudahan yang lebih selesa. Sebagai contohnya kalau dulu mereka duduk di sekolah dewan dalam kubikel, sekarang ni kita buat yang selesa, ada pengasingan lelaki dan perempuan, ada surau, ada bilik rehat, ada tempat mandi yang lebih selesa. Ini adalah bagi tujuan untuk kita memastikan mereka yang ditimpa musibah ini akan mendapat perhatian yang sewajarnya. Dan dalam masa yang sama juga bantuan begitu saya kira cukup pantaslah kita uruskan. Kita ada mesyuarat bencana alam di negeri Pahang ni, apakah persediaan langkah-langkah tertentu yang kita buat dan sebagainya. Yang ini saya harus bagi penghargaan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat kerana mereka ni ke depan. Sebelum banjir lagi, mereka telah pun menghantar barang makanan di tempat-tempat tertentu. Bila berlaku banjir, ianya senang diuruskan. Kita tidak mahu bila berlaku banjir, baru kita nak cari barang dan sebagainya. Begitu juga dengan peruntukan 47 juta tadi, antaranya ialah pegawai-pegawai daerah ada mohon supaya JKK, Barisan Hadapan di kampung itu sendiri, diberi khusus. Kerana sebelum dapat bantuan daripada PDRM, bomba dan sebagainya, masyarakat kampung itu sendiri yang akan membantu mereka yang terkesan akibat banjir. So kita sediakan peruntukan untuk beri khusus, dan begitu juga contohnya mereka mahu perahu sebagai contohnya. Dan baru-baru ni ada permohonan mereka katakan untuk permohonan untuk mendapatkan bot amphibia. Jadi Kerajaan Negeri telah luluskan. Ini semua boleh kita laksanakan kerana kita ada kedudukan kewangan yang agak baik. Sebab itulah kalau kita melihat gerak kerja dan juga koordinasi di antara pihak kerajaan juga agensi begitu cepat sebenarnya. Sangat baik. Betul. Sangat baik, dan kita orang kata ini boleh mewujudkan sinergi. Bila Kerajaan Negeri dengan pegawai kerajaan memberi kerjasama, dan mereka, saya sangat kagumlah dengan tindakan mereka bila berlaku banjir, tidak kira masa siang dan malam menghulurkan bantuan. Alhamdulillah. Dan Kerajaan Negeri setiap kali berlaku banjir, kita akan bagi sedikit kewangan kepada mereka yang terkesan akibat banjir. Ya, Tok Wan, kita ingin menyentuh juga track record yang cukup cemerlang semenjak Tok Wan menjawat jawatan sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. So, pastinya kita lihat peningkatan kutipan hasil negeri, peningkatan pelaburan masuk dan juga pengurangan hutang negeri walaupun dengan cabaran pandemik COVID-19 sebelum ini. Jadi bagaimana dengan track record yang cukup cemerlang ini, Tok Wan? Alhamdulillah.
Sebenarnya sebagai ketua kerajaan negeri, yang pertama sekali yang harus kita lihat ialah kedudukan kewangan kerajaan negeri. Kerana lebih-lebih lagi di Pahang, kita mempunyai banyak kelebihan. Kita ada bahan mineral, kita ada cuaca yang baik, walaupun ada banjir, Cameron Highland, pelancongan maksud saya. Kita ada pulau, kita ada bukit dan macam-macam lagi. Jadi saya bersama dengan rakan-rakan saya di dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, saya telah bagi tahu bahawa negeri Pahang mesti kedudukan kewangannya diurus dengan baik, sebab saya melihat kita ada peluang, ada banyak cara yang boleh kita fikirkan. Jadi fokus utama saya ketika itu ialah untuk menguruskan kecirisan dan kebocoran di mana-mana termasuk state GLC, dan alhamdulillah apa yang telah saya usahakan ini menjadi kenyataan. Angka tidak boleh berbohong. Betul. Pada tahun 2019, hasil kerajaan negeri kita berjaya kutip tanpa membebankan rakyat. Itu kena ingat, tanpa membebankan rakyat. Iaitu kita berjaya mendapat 847 juta ringgit pada tahun 2019. Hampir 1 trilion. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kerajaan negeri perlukan 600 juta saja. Itu kita panggil kos tetap lah. Untuk bayar gaji pejabat awam dan lain-lain kos. Lebih kurang 50 juta sebulan. Maknanya bila kita dapat 847, 247 juta itu adalah lebihan yang saya dah janjikan kita akan kembalikan kepada rakyat melalui bantuan Prihatin Pahang di mana yang ada pada hari ini. Kita bagi kepada ibu tunggal, mereka yang nak pergi ke sekolah, masuk darjah 1 dapat RM1, kahwin kali pertama pun dapat RM200. Bunda awak kena kahwin dengan orang sini lah, bunda awak. Yang kalau melahirkan orang Pahang, melahirkan bayi dapat RM200. Katalah cik kata nak pergi bercuti di Pahang, tiba-tiba lahir bayi di Pahang, pun kita bagi. Banyak lagi insentif dia. Daripada bayi yang dilahirkan sampai yang mati akibat COVID kita bagi. Bantuan awal sekolahan Pahang Pride Kasih. Yang ini maknanya kita bagi warga emas kad kesihatan bernilai RM500 yang mereka boleh pergi kepada klinik-klinik swasta yang ditentukan oleh kerajaan negeri. Kalau tidak, mereka kena pergi hospital kerajaan. Jadi ini semua adalah sebab kita berjaya mendapat ketepatan hasil yang agak baik. Kemudian pada tahun 2020 sedikit peningkatan, RM847 juta. Pada tahun lepas kita berjaya mengutip sebanyak RM866 juta. Dan oleh sebab itu tahun ini saya telah menetapkan KPI kepada Yang Berhormat Pegawai Kerajaan Negeri, sasaran RM1 bilion. Tetapi ada sifir-sifir tertentu lah, bukan kita saja buat kan. Dan alhamdulillah sehingga minggu lepas, hari Rabu lepas, Mesyuarat Exco Kerajaan Negeri telah berjaya mendapat hasil sebanyak RM841 juta. Dan saya percaya dan yakin, sangat optimis, insya-Allah menjelang akhir tahun ini Kerajaan Negeri Pahang akan dapat RM1 bilion dan kita akan join dengan negeri-negeri yang berjaya mengutip hasil sebanyak RM1 bilion seperti Selangor, Penang dan juga Johor. InsyaAllah. Tolong doakan. InsyaAllah. Itu dari segi hasil kerajaan negeri. Manakala dari segi hutang negeri pada tahun 2018 ya. Bila saya menghadiri mesyuarat kewangan negara, sampai agenda kedudukan hutang kerajaan negeri kepada Kerajaan Persekutuan dipamerkan, Pahang menduduki tempat pertama. Punya hutang yang paling tinggi, iaitu RM3.3 bilion. Jadi saya rasa ini pun saya kena address isu ni. Kerana ini memalukan kita lah. Kita negeri paling besar, kita ada potential mineral dan sebagainya kan. Dan saya telah berbincang dengan rakan-rakan Exco dan pegawai kerajaan. Saya kata hutang ini harus dikurangkan kerana ini menjejaskan imej kerajaan negeri. Dan saya tidak happy lah dengan kali ini. Dan alhamdulillah sehingga hari ini hutang kerajaan negeri daripada RM3.3 bilion telah dikurangkan kepada RM908 juta. Ini satu kejayaan yang saya rasa untuk kebanggaan semualah ya. Itu daripada segi hutang kerajaan negeri kepada Kerajaan Persekutuan. Manakala daripada segi pelaburan, pada tahun 2020 kita mendapat RM6.7 bilion. Kemudian pada tahun lepas kita berjaya mendapat RM11.1 bilion, lebih daripada sasaran kita. Dan pada tahun ini 2022 saya telah menetapkan sasaran RM18 bilion, tetapi saya telah diberitahu sehingga 31 Julai baru ini kita telah berjaya mendapat RM20.5 bilion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik untuk Pahang, tapi ialah bila kita di Pahang ni, bila kita sebut pasal Hogoh ni, tak boleh lari daripada bola. Kita sebelum nak tutup ni, bola macam mana cerita ni, Tok Wan, sebelum kita nak akhir segmen ni hari ni.
Bola ni saya pun memang kaki bola je. Oi. Dahsyat ni. Tapi sekarang ni dah tak sempat untuk ampun kata secara total melihat perkembangan ini. Dan Pahang alhamdulillah lah berjaya. Kadang-kadang adalah turun sikit, tu naik balik, itu biasalah. Tapi bila sebut bola, orang pasti teringat pasal Pahang, Pogoh Pahang. Pogoh Pahang. Pogoh. Ada semangat. pasukan kita sendiri. Semangat yang kita nak Tok Wan. Dan pastinya Tok Wan, pada kali ini kita lihat di belakang kita pada kali ini adalah majlis penyampaian sumbangan prihatin keluarga Malaysia yang akan disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebentar saja lagi. Dan saya pasti ini salah satu inisiatif yang mendekatkan lagi Tok Wan dengan masyarakat ini. Untuk Pahang ni kita dah bantuan prihatin ni yang kedua dah. Kita memperuntukkan daripada tahun lepas sehingga tahun ini hampir 100 juta ringgit kita bagi. Dan baru ni kita lulus 1.6 juta untuk masyarakat orang asli pula. Dan sama-sama hari ni selain pada bantuan perhatian Pahang, bantuan keluarga Malaysia daripada Kejam Ketuan, saya ucapkan syabas terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dapat memberikan bantuan keluarga Malaysia ni, dan sudah tentu ada sinergi. Maknanya selain mereka mendapat bantuan perhatian Pahang, dalam masa yang sama mereka mendapat bantuan keluarga Malaysia. Okey, jadi kepada mereka yang berada di kawasan Dun Jelai ini, marilah bersama-sama datang ke sini sebenarnya untuk bersama dengan program ini, Sumbangan Prihatin Keluarga Malaysia dan Bantuan Prihatin Pahang 2022 Fasa 2. Saya pasti kami cukup berbesar hati Tok Wan kerana sudi bersama kita pada pagi ini untuk Selamat Pagi Malaysia. Banyak pencapaian yang cukup membanggakan yang telah disampaikan oleh Tok Wan sendiri berkenaan pembangunan negeri Pahang. Walaupun sekali lagi penonton, inilah dia Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail. Sebenarnya masa ni sangat terhad. Banyak perkara yang kita nak bagi tahu kepada rakyat, walaupun rakyat dah tahu kan. Walaupun saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Yang Amat Berhormat. RTM kerana Jabatan Penyiaran Malaysia kerana sudi menjemput saya, dan saya rasa ini adalah peluang yang sangat baik untuk saya dapat memberitahu kepada rakyat negeri Pahang. Terima kasih banyak. Terima kasih Daun Keladi. Kalau boleh kami nak datang lagi. Boleh, insyaAllah. Okey. Kita nak saksikan satu bingkisan ni Tok Wan berkenaan pembangunan di Jelai. Sangat sesuai dengan topik kita tadi Tok Wan. Jadi sama-sama kita saksikan